dengan pengambilan makanan yang seimbang. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rakan-rakan saya. Nama saya Nur Erika Ejin binti Ahmad Zamri. Dan ini rakan-rakan saya: Nur Azizah binti Tajuddin, Nur Syuhada Dania binti Zahidin, Ain Yasmina binti Adamah, dan Arisa Irda binti Rais. Seperti yang kita tahu, kesihatan diri itu merupakan harta yang paling berharga. Namun ramai yang tidak menyedari sehinggalah ditimpa penyakit yang tenat. Ramai juga yang tidak menyedari akan peranan pengambilan makanan yang berkhasiat untuk memastikan kesihatan mereka dalam keadaan yang baik. Punca utama serangan penyakit-penyakit yang tenat seperti kanser dan penyakit jantung ialah kerana tidak memakan makanan yang sempurna dan kurang memakan makanan yang berkhasiat serta kurang bersenam. Corak pengambilan makanan yang teratur sepatutnya dimulakan sejak awal lagi. Seperti pepatah ada mengatakan, diri anda ialah apa yang anda makan. Dan kenyataan ini adalah benar dalam soal kesihatan. Pembesaran manusia adalah sangat penting daripada aspek fizikal. Oleh itu, pemakanan yang seimbang dan juga menyihatkan sangat penting untuk tubuh badan kita. Malaysia telah mengeluarkan pelbagai jenis makanan yang menyihatkan sama ada yang tidak menyihatkan. Oleh itu, kita haruslah pandai dalam memilih makanan yang lebih sihat dan juga lebih seimbang untuk semua keperluan zat yang diperlukan untuk tubuh badan kita menjadi lebih kuat dan juga lebih sihat. Jika tubuh badan kita kekurangan zat, keupayaan tubuh badan kita akan menjadi lebih lemah dan juga kita tidak dapat melakukan aktiviti yang banyak dan juga kita akan cepat lesu dan juga cepat letih dalam melakukan sesuatu aktiviti. Jelaslah bahawa dalam aspek makanan ini sangat penting untuk tubuh badan kita dan juga pembesaran kita untuk menjadi lebih kuat, dan juga kita punya tubuh badan ni kita harus jaga dengan lebih baik. Okey. Seterusnya, mampu mengawal kadar obesiti. Statistik masalah obesiti pada Saban tahun kian meningkat di negara Malaysia. Ini berpunca orang ramai lebih gemar untuk memilih makanan yang berlemak, tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat, dan apa yang lebih penting, mereka memutuskan untuk makan dengan lebih banyak. Oleh itu, orang ramai haruslah mengambil makanan dalam kuantiti yang sedikit tetapi berkhasiat untuk tubuh badan. Mengapa? Supaya tubuh badan dapat digunakan dengan lebih lama dan memudahkan diri untuk menjalani pelbagai aktiviti yang menyihatkan tubuh badan seperti berjalan, berjoging, berlari, berbasikal, mendaki gunung dan sebagainya. Masalah obesiti dapat diatasi jika seseorang itu mengamalkan diet pemakanan yang seimbang seperti mengikut piramid makanan dalam kehidupan sehariannya. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Kita hendaklah beringat-ingat ketika makan sebelum terjadinya sesuatu yang membawa keburukan pada kesihatan diri dan akan menyusahkan pelbagai pihak. Poin seterusnya adalah mengenai perkembangan mental seseorang itu tidak akan terganggu kalau orang itu mengamalkan gaya pemakanan yang seimbang pada setiap hari. Jadi ada setengah makanan kita makan ada setengah makanan kita makan mungkin akan ada kekurangan zat. Jadi kekurangan zat itu boleh menjadikan mental seseorang itu tak cukup cerdas ataupun seseorang itu menjadi mudah letih dalam kita cuba untuk menyelesaikan sesuatu perkara dalam kehidupan seharian. Dan ada juga kalau keadaan ini terus berlarutan, boleh jadi kita akan rasa macam susah untuk berfikir dan juga kita akan susah untuk berfikir ataupun menyelesaikan masalah itu dengan cara yang lebih efektif berbanding dengan individu yang mengamalkan gaya pemakanan yang sihat pada setiap hari. Jadi makanan yang seimbang ini menjadikan aspek mental manusia itu lebih stabil dan juga berdaya tahan. Antara cara kita untuk mendapatkan kesihatan mental yang baik adalah dengan mengamalkan nutrien-nutrien yang terbaik untuk otak. Antara ini adalah dengan mengambil madu, kismis, beri, kekacang dan sebagainya. Dengan itu, kalau kita dah mengamalkan makanan yang berkhasiat ini, cubalah kita untuk kurangkan pengambilan makanan yang tak berkhasiat macam makanan bergoreng, minuman bergula, junk food, makanan segera ataupun alkohol dan sebagainya. So dengan cara kita mengamalkan makanan-makanan ini, insya-Allah kita akan ada kesihatan mental yang baik.
Jadi, kesimpulan daripada isi-isi yang telah rakan-rakan saya jelaskan tadi, pengambilan makanan yang seimbang amatlah penting kepada kita semua. Seperti yang kita tahu, bukan sahaja individu, malah masyarakat serta negara akan menerima kesan yang positif jika kita mengamalkan pemakanan yang seimbang. Jika kita dan masyarakat masih ingkar dan memandang remeh tentang kepentingan pengambilan makanan yang seimbang, ia akan menyebabkan jumlah pesakit penyakit kronik di negara ini akan semakin bertambah. Apa yang penting, mulai hari ini kita perlu bertindak dengan menjadikan pengambilan makanan yang seimbang ini sebagai sebahagian daripada amalan harian kita dan dapat mengekalkan amalan yang baik ini dalam jangka masa yang panjang. Sekian daripada kami, semoga anda semua dapat memahami tentang kepentingan pengambilan makanan yang seimbang dan dapat mengamalkan pemakanan yang seimbang.